ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memperingatkan diri kita masing-masing untuk kita memperbanyakkan syukur kita kepada Allah di atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, nikmat-nikmat kurniaannya kepada kita banyak sangat. Kita tak ada nak kira, kita tak akan sanggup untuk mengiranya. Dan sama ada kita sedar ataupun tidak, Allah terus memberikan kurniaan-kurniaannya kepada kita. Maka kita diperingatkanlah antara kita saling memperingati untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita niat i'tikaf dalam rumah Allah ini dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allumi wa tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala, insyaAllah. Baik, kita kembali menyambung dalam kitab Qalbun Salim pada halaman 47. Betul 47 kita sambung lagi cerita tentang lidah. Lidah. Sebelum ini kita cerita tentang kebaikan lidah yang berkait dengan dunia dan berkait dengan akhirat. Kita ulang kaji sedikit. Allah menjadikan lidah untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Kalau berkait dengan dunia, yang pertama disebut di sini untuk cari harta, untuk akad. Ada akad jual beli, akad sewa dan lain-lainnya. Yang ini berkait dengan muamalat, nak berhubung dengan orang, nak menjanjikan suatu perkara, akad, ada perjanjian di situ. Dan kebaikan untuk akhirat pula, iaitu dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Lidah ni guna buat baca Quran, buat baca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebut apa di sini? Afdalul dzikril Quran bihi tashrahus sudru, bihi tashrahus suduru wa tastanirus sarair. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Dengannya hati menjadi lapang dan memberi cahaya-cahaya rahsia-rahsia. Wa tastaniru taniru as-sarair, rahsia, sir, rahsia, sarair. Jadi membaca Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Apa yang paling mudah Al-Quran yang boleh kita sebut tiap-tiap hari dan tiap-tiap waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu ayat pertama Al-Quran, kan? Jadi kita nak mula buat sesuatu tu dengan bismillah. Itu ayat Quran dah tu. Ayat tu sangat mudah. Baik. Dan berkata juga Sayyidina Ali apa disebut? Innal Qur'ana zahiruhu aniqun wa batinuhu amiqun la tafna ajaibuhu wala tanqadi gharaibuhu wala tukshafu zulumatu illa bihi. Sesungguhnya Al-Quran zahirnya anggun, batinnya mendalam, keajaibannya tidak sirna, keluar biasaannya tidak pernah habis tidak pernah habis dan tidak pernah akan tersingkap kegelapan kecuali dengannya. Iaitu kita kata gambaran Sayyidina Ali tentang kelebihan yang ada pada Al-Quran. Zahirnya anggun, tulisan dia, balaghah bahasanya cantik, batinnya mendalam, banyak yang terkandung di dalamnya, isi kandungannya, keajaibannya tidak pernah sirna, mukjizat daripadanya, sifat dan sebagainya, keluar biasannya tidak pernah habis, biasan tempiah daripada Al-Quran itu tak akan pernah habis. Apa lagi? Tersingkap kegelapan.
minaz zulumati ila nur. Quran itu membawa manusia daripada kegelapan kepada terang cahaya. Baik. Kemudian kita tengok di sini faedah, fadilat al-Quran dan selawat, kelebihan al-Quran dan selawat. Imam Al-Qalyubi menyatakan bahawa para ulama menyatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya melainkan kalau dia tahu makna zikir. Ini yang pertama. Imam Qalyubi kata kita berzikir tapi kalau tak tahu makna, tak dapat pahala. Itu yang pertama pendapat. Walaupun ianya disebut secara umum. Walaupun secara umum makna tak tahu. Ibnu Hajar pula, Imam Ibnu Hajar berpendapat mendapat pahala sebaliknya. Baca tak zikir tapi tak tahu makna, tetap juga dapat pahala. Ini pendapat Ibnu Hajar. Ianya berbeza dengan Al-Quran dan selawat, yang mana sesiapa saja membaca keduanya mendapatkan pahala. Baik, kalau zikir, kalau sebut saja, kata Imam Qalyubi tadi apa dia? Kalau berzikir, kalau sebut saja, zikir saja, tak tahu apa maknanya. Contoh subhanallah, subhanallah, tapi tak tahu makna apa, maka tak dapat pahala. Ini satu pendapat. Tetapi Ibnu Hajar kata dapat juga pahala. Yang ni tak sama dengan Quran. Quran, selawat, baca macam mana pun tetap dapat pahala. Baca Al-Quran, baca Fatihah, tak tahu makna. Baca Qul Huwallah, tak tahu makna, tetap dapat pahala. Sebab Nabi janji dah situ. Satu huruf 10 kali. Betul? Satu huruf 10 kali. Itu luar semayang tu. Kalau dalam semayang kali 70 lagi. Kalau dalam berjemaah kali 100 lagi. Banyak tu. Jangan kita kata biasa-biasa Quran ni. Memang banyak pun di situ. Tambah-tambah lagi kalau kita baca ada air semayang, dalam solat berjemaah lagi. Berganda-ganda pahala dia. Baik. Dan juga selawat. Selawat ni tak tahu makna pun tetap dapat pahala. Ni dua special untuk Al-Quran dan selawat. Kalau zikir-zikir lain, apalagi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Kalau Imam Qalyubi kata apa tadi? Kalau tak tahu makna, tak ada pahala. Apa lagi contoh zikir, doa rintih apa tu? Ilahi lastulil firdausi ahla. Dah, kita cerita tentang ya Allah kami nak ke syurga tapi kami tak layak. Tu ceritanya. Ada ni, bukan ada ulama, sebenarnya ada yang mutaakhir ni. Golongan-golongan mutaakhir ini mempersoalkan zikir tadi. Ilahi lastulil firdaus tu. Zikir rintihan. Sebenarnya kita merintih, kita sedang merendah diri depan Tuhan. Dia kata tak ada pahala ni, sebut ni bid'ah ni, Nabi tak ajar, Quran tak ada, hadis tak ada, rekaan para ulama saja katanya. Jadi ulama saja ke? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Dia tidak buat sesuatu dengan hawa nafsu. Ni ulama sungguhlah ni. Dia tidak akan melakukan, ulama ni dia tidak akan melaksanakan ataupun menyatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Ulama ni mewarisi dua benda, ilmu dan hikmah. Ilmu ni asas. Apa dia asas? Nabi tinggal lah daripada Quran, daripada sunnah. Hikmah ni apa kita kata perkembangan daripada ilmu tu sendiri. Nak guna ilmu tu, cara nak guna, aplikasi dia macam mana, nak adapt dengan masyarakat macam mana, tu pada hikmah. Jadi ulama mewarisi keduanya ini. Contoh ilahi lastulil firdaus. Apa yang salah daripada ayat tadi? Daripada zikir tadi, kita duk zikir munajat kan ada kan, ilahi lastulil firdaus. Saya ambil satu contoh saja. Apakah yang salah di situ? Kita merendah diri depan Allah. Kita menyatakan bahawa syurga ni tempat yang tertinggi, sedangkan diri kita ni kotor lagi. Ya Allah, kami mohon belah ihsan-Mu ya Allah. Kami masuk syurga ni bukan sebab pahala kami, bukan sebab taat kami. Tapi kami masuk syurga, kami nak juga masuk syurga ni sebab apa dia? Engkau lah ya Allah, kerana-Mu ya Allah, tolong reda atas kami. Kan kita masuk syurga kan kerana reda Allah, bukan sebab alim kita, bukan sebab kita punya tahajud kita, mari kuliah kita, tidak.
tapi sebab Allah redha pada kita. Jadi kita serah diri pada Allah, kita rendah diri pada Allah, itu sifat yang diajar oleh Nabi. Ya. Jadi terkandung dalam doa tu. Bukan kita nak cerita suruh syirik ke Tuhan ni. Bukan cerita ya Allah engkau ada dua. Tidak, na'udzubillah dah. Ya Allah lah. Tidak, kita tidak cerita ke situ. Sebab itu bila ulama buat sesuatu, mereka sudah ada kaedahnya dalam menetapkan sesuatu amalan. Adakah ini amalan yang mengikut syariat ataupun berlawanan dengan syariat? Kalau nak kira kita mengaji dengan kitab ni bid'ah juga ni. Nabi tak guna kitab pun. Betul tak? Tapi kita belajar agama. Nabi ajar solat, tapi kita pergi buat camp smart solat tu pasal apa? Ada Nabi buat camp, ada Nabi bagi CJ ke orang, ada guna mic apa semua, buat bercuh dalam kumpulan, AAD apa, LDK, latihan dalam kumpulan. Ada. Itu orang panggil program, tu panggil hikmah, sesuai dengan keadaan zaman. Mungkin zaman kita, zaman tahun awal 2000, awal tahun 90, itu cara dia. Nanti tahun 2030, 2030, mungkin tak guna kelas dah, guna tablet belaka. Budak pun tak pergi sekolah, mana tahu tak kiamat kan? Bukan kiamat, apa suasana nak ni kan. Waktu tak boleh nak keluar lah, duduk dalam rumah, tablet seorang-seorang. Waktu tu mungkin kerajaan tolong tablet seorang-seorang dah. Kalau sekarang tolongnya cara macam ni. Dulu akan datang kita tahu tolong macam mana, betul tak? Jadi keadaan zaman kita tak tahu, dan juga keadaan zaman berkembang. Jadi ulama ikut keadaan zaman, maka Allah lah di situ. Atau orang panggil hikmah. Macam itu disebut sebagai hikmah. Macam sekarang mana ada ulama karang kitab dah? Ada tak yang duk ngarang dengan pensel? Tak ada, menaik belaka. Semua duk menaik. Nak buat apa-apa tahik. Tak ada dah guna pensel ni. Dulu guna bulu tu, bulu burung tu. Celup bulu merak lah hak mahalnya. Nak celup dan tak buat tulis bawah pelita malam-malam. Sekarang tak ada dah. Guna laptop belaka. Kalau nak menulis, nak buat buku, betul. Jadi keadaan zaman. Keadaan zaman. Baik. Faedah, amalan menajamkan pandangan mata. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang menyatakan dua ayat ini mujarab. Ni kalau nak cerah mata ni. Untuk menajamkan pandangan, dua ayat ini mujarab untuk menajamkan pandangan mata. Dibaca pada kedua tapak tangan, dua-dua ni pada waktu pagi. Kemudian tiup hujung kedua ibu jari tangan sini dan usapkan pada kedua mata. Usap. Baik. Ayat itu apa dia? Izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat, dan setelah itu bawalah kepadaku keluarga kamu semua. Ini kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dengan Nabi Syuaib, betul? Ayah dia Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni punya rindu pada anaknya, teriak sampai buta mata. Bila Nabi Yusuf bertemu balik dengan keluarga dia, adik-beradik dia, Nabi Yusuf waktu tu dah jadi menteri dah. Dulu adik-adik dia buang dalam telaga, nak suruh segala makan katanya dah. Balik jumpa ayah tengok Yusuf dah minta maaf. Asalnya mereka tak sepuas hati dengan Nabi Yusuf, anak manja, dikesayangi ayah. Jadi dia kata, ayah boleh tak kami nak bawa berjalan Nabi Yusuf, bawa berjalan Yusuf ni. Ayah dia tak sedap duduk dah, tak sedap hati dah. Tak apalah ayah, kami ramai-ramai kami bawa berjalan, tak apa, kami jaga. Bawa berjalan, apa saja nak khianat. Tolak masuk dalam telaga buta dah. Masuk dalam telaga buta Nabi Yusuf seorang-seorang. Bayangkan waktu tu kecil lagi, umur dah 8 tahun 7 tahun macam tu baru. Seorang dah jatuh dah 2 baru. Tolak Nabi Yusuf dalam telaga. Selamat Nabi Yusuf, tapi selamat Allah selamatkan. Tetapi lamalah duduk seorang situ. Lalu datanglah apa kita kata pengembar, rombongan orang berniaga. Orang berniaga rombong bukan panggil rombongan. Panggil apa istilah dia? Kabilah berniaga rombongan tu lah. Dia datang tengok dekat telaga tu,
Ada seorang budak dia pun bawa keluar jual. Jadi hamba. Tu kisah dia lah. Sampailah ke negara Mesir, apa dia, sebab Nabi Yusuf ni cerdik, lawa dibeli oleh pembesar, lama-lama itulah kisah dia. Lama-lama jadi menteri. Sebelum jadi menteri tu kisah dia dengan Zulaikha apa semua tu lah. Jadi menteri lepas tu. Bila dah jadi menteri ekonomi lah, menteri ekonomi sebelum jadi raja tu menteri ekonomi dulu. Yang cerita pasal tafsir mimpi. Lepas tu cerita tentang 7 tahun kemarau, Nabi Yusuf suruh simpan gandum, simpan biji sama separuh, ada bahagian simpan, bahagian buat biji benih, bahagian untuk bekalan, adalah Quran sebut. Baik. Dalam tempoh kita kata kemarau apa semua tu, adik-beradik dia pun cari bantuan, keluar daripada kampung cari bantuan, jumpa dengan pemimpin. Dia tak tahu pemimpin tu siapa. Adik dia. Adik-beradik ni, abang-abang dia lah ni. Kita dah besar dah. Baik, jadi bila jumpa abang tu, dia kata dia tak tahu lagi abang tu. Dia sebab kecil kan. Dulu waktu kecil ni dah besar dah. Jadi dia kata minta bantuan makanan lah apa semualah, minta bantuan lah, kami lama tak dapat apa semua. Maka pendek cerita, maka Nabi Yusuf kenal lah abang-abang dia ni, cam ni, berapa orang ni, cam muka lebih kurang besar pun dia cam. Macam mana keadaan ayah kalian sewaktu kalian tinggalkan ayah kami dalam keadaan buta? Maka Nabi Yusuf pun sedih lah. Kalau macam tu tak apalah, ambillah bajuku ini untuk dia, ambillah bajuku ni bagi kat ayah. Jadi ayah tadi dia punya insting kuat, Nabi pun. Jadi bila dapat sampai saja berita baju tadi yang dikirim oleh Nabi Yusuf, maka ayah pun cium. Bila cium tu, celeklah mata dia. Ni apa dia ni? Ni bau Yusuf. Yusuf dah ada lagi. Yusuf ada lagi, hidup lagi, berpuluh tahun dah ni berpisah ni. Yusuf ada lagi rupanya. Itu kisah pendek. Sebab tu ni suruh celek mata tadi. Nabi Syuaib daripada buta tu jadi celek. Nabi Yakub kenapa tak sebut? Habis cerita baru sebut. Nabi Yakub. Terima kasih. Nabi Yakub. Nabi Syuaib kata apa? Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Anak Nabi Syuaib lah kahwin dengan Nabi Musa tu kan. Gembala. Dan ni Nabi Yusuf dengan Yakub. Nabi Yakub. Baik, minta maaf. Habis cerita, galik sangat dengar. Nak tegur tak tergamak, Tok Guru nampak serik lah. Tegurlah, saya tak ada apa. Baik. Kemudian kita tengok sebelah lagi. 29. Jadi antara kebaikan lidah untuk akhirat yang kedua, membaca zikir. Membaca semua zikir. Ni apa lagi ni? Ada dua ayat, minta maaf. Sambung lagi cerita. Ada dua ayat. Ayat yang pertama tadi, Yusuf 93. Satu lagi, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara hari akhirat. Surah Qaf 22. Qaf ni apa? Qaf ni cerita apa? Qaf, surah Qaf. Qaf ni cerita tentang apa? Tentang gunung Qaf. Gunung Qaf ni gunung yang paling besar di dunia. Jadi gunung Qaf ni gunung yang paling besar di dunia. Jadi banjaran-banjaran kita ni, gunung Everest ke, gunung banjaran Himalaya, banjaran kita ni Titiwangsa dah. Semua gunung-gunung atas dunia ni ekor-ekor dia baru. Ekor-ekor. Gunung Qaf duduk kat mana? Duduk kat bumi kan? Ke duduk kat langit? Duduk kat bumi. Tapi bumi belah mana? Tu rahsia Allah. Rahsia ni. Ada ulama sebut gunung Qaf ni kawasan itulah banjaran Himalaya tu. Bahkan kawasan tertinggi kan, gunung Everest kan katanya lah. Tetapi sebenarnya ada ulama sebut bukan kat sini, dia tempat rahsia. Sebab gunung Qaf ni, kalau kita kalau nak tahu, ada sebahagian yang menyebutkan gunung Qaf ni tempat para wali Allah, tempat waliullah, para waliullah, tempat dia rahsia, tempat yang tidak biasa, orang tak biasa pergilah.
Bukan tempat biasa kita. Gunung Everest ni boleh pergi lagi. Ni tempat yang rahsia, Gunung Qaf. Gunung Qaf ini gunung yang paling besar, yang mana sehinggakan yang lain-lain ni menjadi sebenarnya kaki-kaki dia aja. Dia punya rantai-rantai dia saja. Baik. Cerita tentang bumi pula. Bumi ni macam mana? Saya sekarang tak tahu nak sebut selalu benda ni. Mungkin akhir zaman sangat dah. Sebelum ni kita belajar bumi. Bumi ni bukan bulat spera, betul tak? Macam bola lah kita kata. Lepas tu kena ke Zakir Naik, dia kata bumi ni macam telur burung unta katanya. Mana bujur pula. Dia kata bujur. Sebab dia baca ayat Quran. Tetapi apabila kita tengok penafsiran ulama dalam tafsir Quran ni, tengok ulama tafsir jangan tengok ulama moden, tafsir dulu lagi. Mereka tak ada seorang pun sebut bumi ni bulat. Bulat lah, spera bulat, saya kata bulat lah. Tak ada seorang pun kata bulat. Tak ada seorang pun kata bulat macam kita tengok bola tu, tak ada. Jadi dalam Quran pula disebutkan dengan jelas bumi itu hamparan. Dijadikan bumi itu sebagai hamparan. Maknanya terhampar. Pernah kita sebut juga akhirat nanti bila tiup sangkakala, bukan akhirat, bila tiup sangkakala Allah lipat bumi gulung langit. Maknanya benda tu macam lepeh. Dia hamparan, dia bukan bulat. Kalau bola nak lipat macam mana? Kena bocor dulu. Kena bocor dulu bola tak? Tak, bumi tidak sebegitu. Bumi bukan seperti bola. Kenapa saya sebut ni? Sebab sains hak kita belajar dalam buku teks tu sebut bulat, sebut spera. Utarik Zorah bumi apa semua tu tak ada sebut pun tentang planet-planet ni, hak sebut tentang bintang-bintang, bulan dan bintang penghias langit. Ni cerita yang kata cerita sains. Kalau berbenturan dengan Al-Quran, kita hak beriman ni ambil Quran, betul? Jelas ambil Quran. Tetapi sekarang ni kita punya cendekiawan Muslim kita seolah-olah nak suruh tally dengan kajian orang barat tadi. Ayat Quran nak suruh tally dengan apa yang sains mereka temukan. Baik, apa saya nak kait ni? Sebenarnya bumi kita ni, bumi Tok Guru saya sebut ni. Kalau Tok Guru saya sebut, saya yakin lalu. Dan juga benda tu ada kebenaran dia. Sebab dalam Quran sebut begitu. Bumi ni hamparan. Dia kata, bumi ni macam mana bumi? Bumi ni dia rata je. Bukannya bulat, rata. Rata pula rata macam mana? Kalau rata ni dia rata satu. Satu lagi rata tu rata belah atas lah, bukan jenis melengkung. Dia rata. Tetapi dia rata pula. Lepas tu dia macam mangkuk. Macam mangkuk. Ada mangkuk. Mangkuk satu kawah besar. Lepas tu ada satu lagi mangkuk kecil dalam tu. Tengah-tengah tu air. Maknanya ni ada satu mangkuk. Lepas tu kita duduk mangkuk kecil tu. Jadi ada air keliling. Lepas tu bulan bintang macam mana? Bulan bintang duduk atas tu, 2 biji tu duduk musim dua tu. Dia bukannya mengelilingi matahari, tidak. Matahari dengan bulan tu duduk bergilir pusing atas tu. Ni mangkuk di kawah. Mangkuk satu lagi ada air kat tengah. Kita duduk keliling atas, kita duduk musim dalam air tu dah. Kita tak musing, air tu duduk situ, kita duduk atas air. Yang duduk berpusing tu matahari dengan bulan duduk kat atas. Bintang-bintang tu hiasan kat langit. Baik, satu. Hak dibuka kepada saya satu saja. Maknanya bumi kita, lepas tu ada satu ada mangkuk besar lagi. Tapi bila saya kaji sendiri, ada kan bumi kan 7 lapis. Rupanya mungkin 7 mangkuk lagi, tak tahulah. Temu hak dibuka kat saya. Sebab saya tanya dia, Gunung Qaf ni kat mana? Gunung Qaf kat mana? Dia tak bagi. Dia tak beritahu. Gunung Qaf ni kat mana? Gunung Qaf ni kat mana? Rahsia Tuhan. Dia kata, mungkin akhir zaman dah ni. Dia kata tak lama dah bergegar dah ni. Nak bergegar dah ni. Dia kata ayat dia gitu je. Nak bergegar dah ni. Nak bergegar tak lama dah. Baik. Dan akhir zaman bila nak makin hujung, makin banyak yang tersingkap. Makin banyak yang terbuka. Sebenarnya benda ni dah buka. Cuma di dalam kitab, di kalangan para ulama, para wali Allah, dia dah tahu. Cuma sekarang ni sebab kita kena tipu ni orang kafir, orang barat ni. Sebab dia nak membenarkan teori-teori dia lah. Siapa yang kaji sains ni orang tak percaya Tuhan. Dia kata teori Big Bang. Pernah dengar kan teori Big Bang? Lepas tu teori relativity, teori gravity.
Jadi semua teori-teori mereka ini, kajian mereka. Dah orang Islam kita hak moden-moden ni tak kaji. Depa yang kaji. Jadi depa yang pegang ilmu tu. Lepas tu bawa masuk dalam buku teks, belajar semua anak beranak. Nah, semua kena belajar. Masuk periksa, hafal hak tu. Tarik Zuhrah, bumi apa semua tu nama-nama Tuhan gerik lah kira tu. Ya. Pluto, nama Tuhan belaka tu, Tuhan orang kafir belaka tu. Tapi kita sebab depa depa yang buat ilmu tu kan. Jadi di sini nak tunjuk ni, bumi Allah ni sangat luas. Bumi Allah ni dia datar dan sangat luas. Belah-belah atas ni memang sangat luas. Sebab tu bila sebut ke bawah ni, bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Dilapis ke atas pula, kubah ke atas pula. Tadi ke bawah, ni ke atas pula 7 lapis. Kan kita tengok cerita Isra' Mi'raj dah. Saya tengok sini. Bila cerita Isra' Mi'raj tu, Nabi nak naik ke langit, kita sebut kat masjid lah kan. Nak naik ke langit, Nabi dengan malaikat Jibril, dia nak akan masuk dekat pintu, betul? Nak satu langit ke satu langit, Nabi lalu, malaikat lalu kod pintu. Sama dengan roh kita juga. Bila naik ke langit tu, kita bukan main langgar macam tu tak. Tak. Kita lalu kod pintu. Maknanya langit itu dia ada satu lapisan, kita kata dinding ataupun benteng yang kuat. Dalam Quran sebut, kamu tidak akan sanggup untuk menempuhnya, untuk melaluinya. Allah sebut dah, kamu tak akan sanggup kecuali dengan kekuatan yang besar. Jadi Nabi dengan malaikat Jibril bukan main langgar saja Isra' Mi'raj ke langit tu, tapi minta izin dengan penjaga langit. Makna masuk kod pintu, dia ada satu titik yang mana dibuka pintu di situ, baru boleh tembus. Dia tak boleh main langgar dinding macam kita. Tak boleh nak langgar, tak boleh. Dia ada lapisan dia. Jadi sebenarnya kita kata khayalan orang putih ni, kalau kita sampai sekarang pun tak ada siapa lagi yang pergi ke bulan tu. Jadi dulu yang kata mengaku pergi bulan tu hanya kita kata perang propaganda antara Amerika dengan Rusia, nak tengok siapa paling power dah. Tu cerita dulu. Tu yang ada Superman, ada X-Men. Tu cerita-cerita fiction nak menunjukkan mereka ni hebat. Sedangkan kita orang Islam pun awal lagi hebat dengan sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kisah para nabi awal lagi hebat, tapi mereka nak kaburkan anak-anak dengan kisah-kisah yang sebegitu. Baik. Ini kita kata orang yang mana 100 tahun ini, 100 tahun apabila golongan kafir menguasai dunia. Kita dalam tempoh tu sekarang ni, 100 tahun mereka menguasai, sejak daripada perang, sebab perang dunia pertama besar, mereka menguasai dunia. Kan, mereka jajah negara Islam sampai satu titik, mereka perang, lepas tu perang dunia kedua sampai sekarang. Itu semua cara-cara mereka nak menguasai dunia. Hak terbaru, hak COVID hari tu. Cara perang mereka untuk nak reset apa semua dengan cara sebarkan virus. Kita kena beli ubat dia, kena beli vaksin dia, kena cucuk dan sebagainya. Kena ikut cara dia. Dia buat virus, lepas tu kita kena beli ubat dengan dia. Kalau kita nak berubat sendiri tak jadi, tak sah katanya. Kalau guna air kelapa tak jadi tak. Nak kena guna vaksin juga kan. Betul. Kalau guna air zam-zam tak jadi tak, kena guna vaksin juga kan. Lepas tu baca keluar Allah tu tak jadilah. Laqad ja'akum tu tak jadilah benteng kita tu. Kena beli vaksin dia juga, betul tak? Kena ikut dia belakang, betul. Nak suruh fikir ni. Nak suruh fikir. Itulah fitnah, orang panggil fitnah. Kita terpaksa keadaan zaman. Lepas tu nak sebut siapa, ada sebut yang selamat ni siapa yang duduk kalau nak selamat umat Islam yang akhir zaman, Nabi sebut kena duduk kat bukit-bukit, kat gunung-gunung. Umat Islam kalau nak selamat kena duduk dekat gunung-gunung pada ketika itu. Bila cerita Nabi cerita kelang-kabut fitnah ni di akhir zaman ni, nak selamat duduk kat gunung-gunung katanya. Macam mana kenapa duduk kat gunung-gunung? Kita ni duduk kat gunung juga kan, bukit keliling tak? Lebih kurang tak? Kalau duduk dekat kawasan kota, mudah kena. Wallahu ta'ala a'lam. Kita hanya sekadar melihat tanda-tanda dan kita cuba bacanya dengan hadis Nabi, baca dengan
Quran dengan bimbingan para awliya illah di akhir zaman. Itu saja. Saya tak sebut benda ni pasti, confirm tidak, cuma nak ajak fikir. Betul ke ada planet Zuhal? Betul ke daripada pergi ke bulan? Kadang sekarang ni kenapa tak pergi-pergi dah? Patutnya buat transit dah. Ada kita kata apa dia? Ada package pelancongan ke bulan lah patutnya. Betul tak? Orang paling kaya dunia buat package pelancongan ke bulan lah. Tapi kalau kita tengok sains sekarang kata tak mustahil bulan dapat diduduki sebab bulan ni panah. Sifat bulan ni dia panah. Dia keluar cahaya tu dia panah tu. Dia panah, dia macam matahari panah, bulan pun panah juga, cuma tak sama panah lah dua tu. Jadi macam mana nak duduk ke situ? Panah. Baik. Ala kulli hal, semua itu dalam kuasa Allah. Kita ni nak suruh fikir, tengok. Jangan terima bulat-bulat orang kafir buat tu. Mereka ni memang nak suruh kita lari daripada Tuhan. Kan? Kalau ikut mereka, ada galaksi, ada universe, multiverse. Tengok cerita Spiderman lagi sedap. Multiverse, apa lagi? Multidimensi lah, macam-macam dia punya ayat. Nak sebutnya kita ni ada kemungkinan boleh pergi ke masa depan, ke masa belakang. Lepas tu kalau berubah masa, jadi apa, berpecah lah dia punya rantaian, boleh ke barangkalian, ke sini. Yang ni kajian mereka, khayal mereka yang tidak berpandu wahyu. Kita ada panduan wahyu, nak suruh selamat ni guna Quran, guna sunnah, guna hadis Nabi, nak selamat dah tu. Tapi kalau ikut cara orang kafir yang tidak ada panduan tadi, nak tanya mereka, orang Kristian ni ada kajian, ada dekat kota London, kajian rawak. Mereka buat kajian. Cuba bacakan ayat-ayat yang kamu tahu daripada kitab Bible. Ni, kamu Kristian ke Islam? Saya Kristian. Cuba sebut ayat kitab Bible. Tak boleh sebut. Seorang pun tak boleh sebut. Bila tanya orang Islam, cuba bacakan ayat daripada ayat Quran. Dia pun bacalah Quran Uzur Binnah, Qul Huwallahu Ahad, ayat kursi. Anak-anak muda, walaupun kita nampak daripada sudut luar tak nampak beza, tapi bila sebut di Islam, dia boleh baca ayat Quran. Tapi orang Kristian, hak kata mengaku Kristian ni, tak boleh nak baca kitab Bible dia. Memang sebenarnya mereka walaupun mengaku Kristian, mereka tak beragama pun sebenarnya. Tak pegang teguh dengan agama pun sebenarnya. Kalau dapat pegang teguh, cerita lain. Sekarang ni tak pegang teguh pun. Sebab tu ulama kita sebut sekarang ni, tidak ada lagi istilah ahli kitab untuk Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab ni hanya pada zaman Nabi. Sepah ada zaman Nabi, tak boleh, tak dianggap ahli kitab dah. Tama-tama zaman kita sekarang ni, kitab pun dia pun tak kenal. Sebab kan dibolehkan berkahwin dengan ahli kitab. Orang lelaki Muslim boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab, boleh berkahwin. Satu lagi hukum dia, hak berkait ahli kitab ni, boleh makan sembelihan ahli kitab. Sebab ahli kitab sembelih sebut nama Allah juga. Bismillah. Kita bukan nak mengucap masa sembelih tu, sebut bismillah kan, dengan nama Allah. Jadi dibolehkan makan. Itu hukum asal dia. Tapi sekarang ni perbahasannya, ada lagi ke tidak yang kategori ahli kitab ni? Betul ke mereka baca kitab? Macam tadi kajian tadi kan, kitab dia apa pun dia pun tak kenal. Itu keadaan. Ini kritik lah, sebab dekat Indonesia tu ada undang-undang dibenarkan kahwin dengan ahli kitab. Kritik. Kalau kita jelas dalam kat Malaysia ni jelas. Ni bukan cerita kahwin Sabri Yunus ni kita ahli kitab. Bising Sabri Yunus lah. Dia nak kahwin pun tak sedap. Tapi sebenarnya benda tu jentik je. Dia jentik je tu. Tok guru saya tu Syekh Nurdin, dia jentik je. Jentik macam mana? Dia kata tak sah kan? Sebab apa tak sah? Sebab tak sebut aku terima akan nikahnya tu tak sebut. Aku terimalah sebagaimana tersebut. Dia sebut gitu ya. Perkataan nikah dia tak sebut. Dalam mazhab Syafi'i, yang pendapat yang kita kata yang asah, pendapat yang diguna pakai, iaitu dalam mazhab Syafi'i jelas kena sebut aku terima nikahnya. Makna perkara apa yang dia terima tu kena sebut. Aku terima akan nikahnya sebagaimana yang tersebut.
Sabri Yunus kata apa? Aku terima sebagaimana tersebut. Nikah dia tak sebut. Dalam 3 mazhab lagi dia kata boleh tak sebut kata nikah. Mazhab Syafi'i wajib sebut baru terima. Jadi Syekh Nuruddin saja nak jentik je, dia tahu dah. Tak sah akad nikah tu sebab dia tersebut nikah. Aku terima nikahnya. Dia terima saja. Tapi apa yang dia terima dia tak sebut benda apa tu. Baik. Kenapa ni sebenarnya saja. Jadi tahu bukan Syekh Nuruddin tak tahu 3 mazhab lagi ni, dia tahu. Tapi saja dia nak jentik je tu. Jadi bila sebut macam tu, maknanya apa dia? Ni khilaf. Khilaf. Lepas tu kalau buat tahlil tu khilaf ke tidak? Dia nak jentik tu sebenarnya. Yang buat tu sangat tak nak tahlil sangat, tak nak talqin, tak nak kunut apa semua. Sampai balah dengan orang. Benda tu khilaf ulama, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ni tak bila orang tahlil kata syirik, bila orang pergi ziarah kubur kata syirik. Sedap kata orang syirik dah. Benda tu khilaf di kalangan ulama cara memahami nas. Baik, itu saja sebenarnya. Nak tanya kena kat dia tak apa dah. Tu silah. Itu saja. Ini kita panggil perbahasan ilmiah. Sama-sama depa lah. Ni tok guru, level tok guru pun mufti lah. Kita dengar saja. Kita ni dengar je. Tapi jangan apa dia? Jangan kita mengata. Tu saja. Kita kalau tak sampai ilmu, tak sampai level lagi, jangan duk kata ke siapa-siapa. Diam saja. Tengok saja. Sudahlah, tengok macam tengok filem sudah. Tak payah nak komen apa-apa. Masalah ni ramai orang komen, saya nak marahnya. Bila komen, kita komentar dengan su'ul adab, dengan tak beradab, habislah kita. Mana-mana ulama pun. Jadi kita hanya boleh bincang tentang ilmunya, perbahasan ilmu. Tapi jangan kita langgar adab sampai kita membanding beza dan sebagainya. Semua itu merosakkan segala ilmu. Sebab tak ada adab, tak ada akhlak, tak adalah ilmu. Itu jelas. Baik. Kita baru masuk membaca semua zikir. Faedah lisan untuk akhirat juga membaca zikir. Kata Saidina Ali lagi, az-zikru nurul aqli. Zikir itu cahaya akal. Wa hayatun nufus, dan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Wa jala'us sudur, dan penggilap kepada hati. Nuru, cahaya kepada akal. Yang pertama, zikir itu cerah akal, mencahayakan akal. Dia bagi cerdik. Yang kedua, menghidupkan jiwa-jiwa ni, hati kita, jiwa kita. Satu lagi, wajala usudur, dan penggilap kepada hati supaya lebih berkilat. Kenapa guna istilah hati dengan penggilat? Kenapa guna kilat? Hati ni kena berkilat, cemerlang, berkilat. Dia macam hati dalam ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat tu kan, Allah lah nurus samawa, yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Misalan cahaya itu seperti hati. Yang mana di dalamnya ada botol kaca, dalamnya lagi ada botol kaca, ada pelita, botol kaca, lepas tu ada pelita. Pelita itu dia punya cemerlang, dia punya cahaya tu, minyak dia tu daripada pohon mishkat, pohon zaitun. Daripada zaitun, mishkat daripada zaitun, minyak tu. Zaitun yang mana minyak tu cemerlang, tak cemerlang minyak zaitun ni, sampai minyak tu sendiri macam keluar cahaya. Belum lagi sumber api ataupun api yang keluar daripada minyak tu sendiri. Nak sebutnya, keadaan hati ni, dia makin kita bersih, makin kita gosok, makin kita sucikan hati kita, dia akan makin berkilat, makin cemerlang keadaan hati. Jadi caranya berzikir. Berzikir, ingatlah. Jadi majlis ilmu pun termasuk daripada salah satu zikir. Bukan kata zikir ni kena duduk atas jadah, bukan tasbih saja. Tidak. Duduk dalam majlis ilmu ni pun dah dikatakan sebagai zikir. Bahkan antara zikir yang utama. Jadi ini semua penggilap hati kita, nak bagi cerah. Bila cerdik, bila kita kata lampu hati lah.
lampu hati, cermin hati ni makin berkilat, makin cemerlang, makin jernih kaca dia, maka cahaya pun makin kuat, makin bersinar. Macam hari tu kita buat tamsilan apa dia, lampu kereta kan. Mentor tu dah lampu dah, mentor kecil tu. Tapi kita ada dekat lampu kereta tu kan ada hak luar tu kan. Lampu luar, cermin hak luar tu. Kecil je. Asalnya tak nampak apa pun daripada jauh. Tapi sebab ada cermin tadi, dia membiaskan cahaya, menyebabkan tu jadi lampu besar tu. Jadi begitulah juga keadaan hati. Makin berlapis-lapis dengan cermin, makin digilap, makin kita bersihkan, makin terang cahaya dia. Itu fungsi zikir pada hati. Dan apabila banyaknya kita berzikir, panjang saya urai ni, banyaknya kita zikir ingat kepada Allah, maka makin kuatlah cahaya, betul. Inilah kuatnya cahaya dalam ini sampai memancar keluar ke wajah. Kita tengok orang soleh, wajah mereka kemerah-merahan, bercahaya, kemerah-merahan. Kuning ataupun kuning ni peringkat awal. Kalau ni dia kemerah-merahan dah. Kuning kemerah-merahan ataupun kemerah-merahan tu. Sebab tu kalau Sayyidina Bilal ni kita kata hitam pun kulit dia, tapi sebab kuatnya cahaya nampak kemerah-merahan. Kalau isteri Nabi sendiri Sayyidatina Aisyah, Nabi gelar terus, ya Humaira, pipi kemerah-merahan. Adakah dalam riwayat cerita Siti Aisyah ni make up sampai merah, blusher apa gini? Blusher, betul? Tak tahulah apa istilah dia kan. Merah-merah pipi, bukan pipi opera tu Ni pipi nampak merah kan. Kulit cerah, merah nampak pipi. Merah tu daripada mana? Daripada cahaya iman. Rahsia di situ sebenarnya. Memancar keluar. Bukan Siti Aisyah saja merah, sahabat-sahabat pun merah, Nabi pun merah wajahnya. Nak cahaya tu keluar, kuat terpancar. Sampai macam tu. Kalau eksperimen sains kita, itulah kita letak lampu apa tu? Lampu suluh dekat jari je, nampak merah kan. Ataupun letak lampu suluh dekat telur ayam tak? Nampak merah kan. Itu eksperimen kita lah. Tapi ni cahaya hak. Baik. Sebab tu kalau tidak berzikir, kelam nampak wajahnya. Cahaya sekarang ni cerah lah. Betul? Ni paling cerah. Tok Bilal tu duduk bawah lampu. Nak sebutnya kita ni cerah belaka, insya-Allah ada zikirnya masing-masing. Baik. Seorang arif billah berkata, "Az-zikru babun azimun anta dakhiluhu faj'al lahu anfasa hurrasa." Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuki. Maka jadikanlah zikir sebagai benteng jiwa. Pintu yang pintu babun azim, pintu yang besar, pintu yang teragung nak menuju ke Tuhan ni lah. Baik. Jadi jadikanlah zikir itu sebagai benteng jiwa. Baik, seterusnya. Lidah juga membaca tulisan yang bermanfaat. Baca kitab lah maknanya. Baca kitab. Tak dah baca Quran dah sebut dah kan. Ini baca tulisan-tulisan yang tulisan kitab ni mana kalam hikmah ulama lah. Kalam hikmah para ulama, ilmu-ilmu. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini juga kita kata khasiat daripada fadilat daripada lidah untuk akhirat. Jadi kita duk baca kitab. Macam saya mengajar ni duk baca kitab, duk mengajar. Jadi semua ni faedah daripada lidah. Inilah kegunaan lidah yang sebenarnya, yang bawa baik kepada akhirat. Baik, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni ulama kontemporer. Ada lagi ke? Meninggal dah ni Wahbah Az-Zuhaili. Baik, disebutkan di sini, wat ta'limu wat ta'alluma wat ta'limu wat ta'allumu dinun aw fariidatun diniyatun wat taqsiru fihi khiyanatun wa kitmanul ilmi jarimatun wa tashwihul haqa'iqi munkarun wa ghishun wa radhilatun. Mengajar dan belajar adalah agama. Mengajar dan belajar adalah agama. Agama tu Syekh Wahbah Zuhaili sebut. Mana ini perkara agama, perbuatan agama, kerja buat agama, mengajar dan belajar. Atau kewajipan agama.
sikap ala kadar, tak serius di dalamnya adalah khianat. Tak bersungguh mengajar, tak bersungguh belajar. Cikgu tak bersungguh nak mengajar, anak murid tak sungguh nak belajar. Khianat. Ni hak kita dapat sekarang ni. Nak guru mari datang mengajar. Nak dalam hatinya bercampur-campur kadang-kadang. Bercampur apa dia? Sebab apa? Perangai budak dengan apa dia kehendak orang atas. Ya, dia jadi bercampur dari situ. Budak pula mari sekolah, buku duk kaki. Nak beg sekolah, tak kat kaki kadang-kadang. Adab kurang. Cikgu suruh apa-apa, tak buat. Cikgu suruh sapu papan hitam, nanti kata bully budak. Bully pula. Jadi lari adab. Jadi banyaklah berlakulah kita atas perbuatan khianat atas ilmu tadi. Ni keadaan zaman ni. Kalau dapat pulih balik, mudah-mudahan dapat pulih balik. Dia tak sama macam ayah dulu sekolah macam mana kan. Cikgu kata apa tu, ya betul lah tu. Balik sekolah tambah, mak ayah tambah pula kan. Kalau dekat sekolah kena rotan sekali, balik rumah tambah lagi. Sekarang ni rotan sekali, mak ayah panggil lawyer terus. Tak ada rotan, berdiri atas kursi je. Nanti anak saya kena kipas macam mana? Mula macam mana? Itu semua su'ul adab, langgar adab habis dah. Dengan ibu bapa tak percaya ke guru, murid tak hormat. Semua tu sebenarnya bab belajar ni sebenarnya dia bermula daripada ibu bapa sebenarnya, bukan daripada anak tu. Kalau mak bapak dah tak erti nak beradab dengan guru, anaknya habis sakat dia sekolah lah. Lepas tu kalau kita tengok kisah-kisah macam Syekh Abdul Qadir dah. Syekh Abdul Qadir ni Sultan Aulia dah. Apabila ada salah seorang daripada anak murid dia, ayah dia sendiri mempersoalkan apa dia ni mengajar. Pelik betul dia kata. Dia hantar anak dia ke Syekh. Tapi dia mula pelik. Kata Tok Guru pun kata, ambil orang baliklah anak ni. Apa? Sia-sia duduk dengan dia. Tak dapat ilmu lah tu. Bila mak bapak sendiri, anak nak mengajar elok lagi. Tapi bapak tu mula bersangka-sangka dengan guru. Habislah, tak ada dah. Baik gini Tok Guru lain lah. Cukup lah. Ini tak payah. Habis masa je. Samalah juga kita. Kalau kita serah pada guru, tak kira lah guru sekolah ni, guru tak kira cikgu sekolah matematik ke Melayu, sejarah ke, tak, bagi tahu pada guru ni anak saya, tolonglah didik, jaga anak saya, ajar anak saya ni baik-baik. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan. Kalau ada kesilapan dia, cikgu tegurlah dia, rotan ke apa yang sepatutnya. Maknanya kita dah serah tanggungjawab pada guru. Sekarang ni tidak. Datang sekolah tu, tanya yuran, apalah cikgu ni naik yuran, cikgu pula kena naik yuran. Saya hak mula bagi saya lah, program hak ada pagi-pagi tu semua merosakkan. Apa dia? Sambut guru bertugas sambut murid kat pagar. Tu dah merosakkan dah tu. Siap ada pakai kostum pun ada. Kostum Mickey Mouse. Ada ni kat sekolah bandar lah, sekolah kampung tak ada. Cuma cikgu jaga kat pagar lah. Cikgu sambut budak, yang ni lari adab. Sepatutnya budak datang sekolah, tunggu cikgu datang, kejar dekat dia punya kereta, cikgu nak bawa buku. Tu baru betul. Macam sama-sama dulu tak? Tahun 90 80 macam tu tak? Cikgu datang masuk pagar, tunggu, cikgu nak bawa beg, berkejar. Tu baru betul. Ni dak cikgu, apa khabar, sihat? Jadi macam pelayan pula. Itu dah awal-awal rosak ni. Ikut program Mak Saleh yang berlaku ni. Yalah, menteri kan kuat berjalan pergi sana, konon nak ikut pendidikan sana. Dah cerita dulu lah ni nak. Jalan ambil copy paste tak sini. Mana boleh, kita ada acuan kita sendiri. Kita dah jadi ada tamadun kita sendiri, ada peradaban kita, ada kaedah ilmu kita sendiri orang Islam ni. Tapi dia ikut juga orang barat. Masalah kita bukan tak sama dengan orang barat. Masalah kita ni sebab lari adab. Lepas tu biar berlaku khianat, tu jadi masalahnya. Itu masalahnya. Bukan kita ni tak moden, bukan ilmu kita ni tak cukup tinggi. Tidak. Masalah kita di situ tadi. Baik. Apa lagi ni? Wa taqsiru fi khiyanah. Baik. Wa kitmanul ilmu jarimah.
menyembunyikan ilmu adalah suatu kesalahan, merosakkan kebenaran adalah suatu kemungkaran, penipuan dan akhlak yang tercela. Ini cerita tentang ilmu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi merosakkan kebenaran, benda-benda kita selewengkan, itu adalah suatu kemungkaran, maknanya satu kesalahan, suatu dosa yang besar. Baik, lagi kita nak habis ni je. Menyuruh kepada ma'ruf. Lidah ini juga berfungsi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan yang keenam, memberi nasihat kepada orang Islam. Ad-dinun nasihah. Baik, kita berhenti sampai sini. Yang nasihat kepada orang Islam tu kita sambung ni kan, insya-Allah. Ada soalan? Jarang ni buka soalan ni. Ada soalan? Tak ada soalan. Soalannya bila nak berhenti lah, tu je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.